Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So kita jumpa lagi dalam kelas Python kita yang part ketiga. Okey, so malam ni kalau boleh kita nak pergi kepada logical condition. Okey. So kita nak compare kalau kita buat carta alih tu kita if else kan. Okey, so malam ni macam mana kita nak convert if else tu jadi dalam bentuk kod. Okey, tapi sebelum tu kita kena tahu dulu dalam Python kita ada dipanggil comparison operator. Okey. So apa benda comparison operator tu? Okey, comparison operator tu melibatkan adalah simbol dia lebih kurang lebih kecil, lebih kecil, lebih besar, equal to adakah sama dengan, lebih kecil dan equal to, lebih besar dan equal to, dan lawan kepada equal to adalah not equal to, tak sama. So apa benda ni? Apa benda yang dikatakan comparison operator? Okey. So kita tengok Okey, dalam comparison operator, okey, contohnya kita ada satu variable x equal to 3 lebih kecil daripada 2. Okey. So kat sini pernyataan ni dia merujuk kepada dia bertanya, dia bagi nilai kepada x tu, adakah 3 lebih kecil dari 2? Apa yang dibagi nilai pada x tu adalah boolean operator. Boolean maknanya true or false. Adakah 3 lebih kecil dari 2? So x akan simpan true ataupun false. Okey, kalau nak tengok kita akan print x. Okey, so bila kita run dia akan jawab false. Sebab apa? Sebab 3 tidak lebih kecil daripada 2. Okey. So kita ada lagi operator apa? Equal to. Okey. So ini ada beza Equal to dengan ni equal. Ini adalah x sama dengan 3. Tapi ini adakah 3 sama dengan 2? Dia ada beza. Jangan confuse. So kalau kat sini apa dia akan bagi nilai kepada x? Soalan dia adakah 3 ini sama dengan 2? So bila kita run dia akan jawab false. Tidak. Okey. So kita ada kalau kita jawab not equal, adakah 3 ni tidak sama dengan 2? So bila kita run dia akan return true. Okey, itu dia akan return boolean operation. Dia akan return boolean value lah. Boolean maknanya true or false. Okey, so benda ni sangat penting dalam kita punya code akan datang sebab kita banyak akan gunakan comparison, kan if else kan. Jika apa? Jika x lebih kecil dari 3, jika okey, so itu kita akan gunakan dalam kita punya syntax if else. Okey, so jelas So ada berapa tadi? Ada 6 boolean operator. Ada 6 condition operator. Okey, lebih besar daripada, lebih kecil daripada, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, equal to ataupun not equal to. Okey. Okey, so macam mana kita nak gunakan dalam kita punya code. Okey, so kita pergi kepada if statement. Okey, so untuk if ni kita ada syntax dia macam ni. If syarat. Okey, dia akan letak colon. Okey. So, lepas colon bila kita enter dia, okey, ini apa berlaku kalau syarat itu betul. Okey, so syarat dia kalau betul. Okey, enter lagi. Okey, kalau salah kita akan keluar daripada indent dia, else, dan kita akan bubuh colon. Ini kalau salah. So syntax dia lebih kurang macam ni. Okey, so kita tengok apa benda yang kita nak buat. Okey. Contoh kita bagi satu nilai pada variable x equal to 20. If okey, syarat x lebih kecil daripada 10 colon ni semicolon. Okey, colon. Okey, dalam colon apa betul apa berlaku kalau x ni lebih kecil dari 10? Print x x 1 hingga 9. Ini statement je.
La ilaha illallah. Okey. Habis. Okey. So, okey, kalau kita buat lagi, kalau kita sambung lagi, maknanya ini masih lagi dalam true statement. Okey, kalau kita nak keluar dari true statement, kita buang indent dia, kita backspace satu, dia akan keluar daripada indent. Okey, ni nama dia indent. Okey, jarak ni. Dalam Python kena jaga. Jarak ni bukan main-main, bukan suka-suka hati buat, tak. Ini memang spesifik, ada tujuan tertentu. Okey. Okey, so kita akan sambung dengan else. Dan kita buah colon. Okey, ini kalau statement tu salah. X adalah lebih 10. Okey, so kalau kita run the code sekarang, apa akan jadi? Okey, X lebih besar dari 10 lah. Sebab X itu dia akan pergi kepada sini lah. Sebab dia kan dah pergi X lebih kecil dari 10, X tu 20. Okey, cuba kalau kita terbalikkan simbol ni. Okey, so bila kita run, kita clear. Okey, bila kita run the code, so dia akan pergi X adalah 1 hingga 9. So nak tunjukkan bahawa kalau statement ini betul, dia akan pergi sini. Kalau tidak, dia akan pergi sini. Itu if. Okey, cuba kita buat satu coding yang penuh lah. Okey, cuba kita buat satu coding. Masukkan dua number. Tentukan number mana yang lebih besar. Okey, contoh. Okey, kita panggil input function. Masukkan nombor pertama. Okey, nombor ni disimpan dalam nombor 1. Sama dengan nilai nombor ni mestilah integer. Kita kurungkan semua ni, kita nak beritahu nombor ni adalah integer. Yang kita masukkan tu integer. Okey. Okey, so kita boleh copy paste kod ni. Okey, nombor 2. Okey. Okey, yang pertama kita masukkan nombor pertama dan ini kita masukkan nombor kedua. Kita simpan dalam nombor 1, nombor 2. Okey. If nombor 1 lebih kecil daripada nombor 2, colon, apa berlaku? Kalau nombor 1 lebih kecil dari nombor 2, kita akan tulis sini print nombor pertama lebih kecil. Tutup. Salah tak ada quotation. Okey. Okey, else colon. Okey. Kalau tak, print nombor kecil. Okay. Okay, so this is the code. Okay, so kita run. Okay, masukkan nombor pertama. Kita masuk 2. Masukkan nombor kedua. Kita masukkan 3. So apa berlaku? So dia kata nombor pertama lebih kecil. Bila dia compare 2 dengan 3, so yang mana lebih kecil? So 2 lebih kecil. So dia akan print true statement. Okay. So sini tak cantik sikit. Kita buat space sikit. Ada sini. Kita buat nombor pertama lah. Nombor kedua. Okay. Kita clear. Okay, cuba kita run sekali lagi. Masukkan nombor pertama. Nombor pertama kita masukkan 50. Masukkan nombor kedua. Nombor kedua kita letak 2. So apa result dia akan jadi? So dia akan kata nombor kedua tu lebih kecil. Dia akan pergi kepada statement yang sini. Okey. So kita alamak. So kita enter. So nombor kedua lebih kecil. Okey. So bila kita masukkan tadi, kita masukkan 50. Kita masukkan 2. So 50 dia compare, adakah 50 lebih kecil daripada 2? So dia tak pergi true. Dia akan pergi kepada else. Jelas? Okey. So itu if statement. Okey. If statement. Okey, ni kita baru masuk pada satu if je. Okey. Okey, next.
tutorial, kita akan pergi kepada nested if. Okay. So macam mana kita nak buat if yang ada if, yang ada if, yang ada if. So ni basic kepada condition. Okay, jelas? Okay, ada soalan boleh tanya balik. Kita jumpa lagi dalam next tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, sebelum kita bersurai, cikgu nak bagi satu soalan. Okay, so soalan dia macam ni. Okay, bina satu atur cara untuk tentukan gagal atau lulus satu peperiksaan. Okay, mudah je. Okay, markah lulus 40 ke atas. Kalau dia dapat 40 ke bawah, 39 dan ke bawah, mana dia gagal. So dia akan keluar gagal. Okay, okay, so cuba selesaikan. Okay, boleh paste coding tu dekat komen pun boleh, tak ada masalah. Okay, boleh PM cikgu coding tu pun boleh, tak ada masalah. Okay, okay, selamat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.